لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita di atas muka bumi. Hak milik Dia diiring dengan keimanan yang masih teguh di sisi Allah. Allah masih panjangkan umur dalam keadaan manfaat, bukannya kemudaratan. Kita masih mampu bawa tubuh badan kita ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan masih dapat melakukan perintah Allah, dapat menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit tuan-tuan dan puan-puan, mari kita korbankan sedikit masa kita berada dalam taman-taman syurga Allah. Moga-moga ketika hidup kita sibuk cari taman syurga, Allah ganjarkan waktu dalam kubur nanti taman syurga Allah. Moga-moga waktu hidup kita sedikit waktu duduk dalam taman syurga, Allah jadikan waktu menanti di padang mahsyar nanti taman syurga Allah. Dan insya-Allah Allah akan masukkan kita ke dalam syurga yang khalidina fiha. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Amran Yusuf. Amran bin Yusuf, berasal daripada Kuala Ketil, Kedah. Tinggal di Bukit Beruntung semenjak tahun 1999 sampai hari ini. Belum pernah rugi. Di Bukit Beruntung memang belum pernah rugi, ya. Bukit Beruntung bermula dengan satu kafilah, hari ini sudah ada 12 kafilah. Allahu Akbar. Dulunya tempat jin berdendang dan bertandang, sekarang jin dah tak ada sebab orang dah jadi jin. Memang tak dapat kita nafikan, ya. Dahulunya benda-benda yang buruk-buruk kita dengar di luar, tapi sudah kadang-kadang di sebelah rumah, di belakang rumah, di simpang kita je berlaku semuanya. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini dengan izin Allah, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus utama kita pada malam ini dengan ruang ya, insyaAllah, ya, kita ambil ruang sikit tuan-tuan, insyaAllah. Saya nak bawa satu benda yang harus kita fokus pada bulan Ramadan Al-Mubarak, ya, iaitu bukan mengejar ganjaran itu semata, tetapi orang yang nak mengejar ganjaran itu haruslah dia itu dapat sesuatu yang membebaskan dia daripada halangan beribadat kepada Allah. Apa dia? Dalam bulan Ramadan ini fokus utama kita adalah mencari pengampunan daripada Yang Maha Pengampun. Bermula dari hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata dalam hadis yang mafhumnya, dari salat fardu ke salat fardu, dari Jumaat ke Jumaat satu lagi, dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang, merupakan sebuah pengampunan yang besar selagi mereka menjauhkan dosa besar. Ya, bulan Ramadan itu sendiri adalah sebuah pengampunan. Maka amatlah rugi kalau kita tidak berusaha untuk mencari pengampunan. Orang yang dapat ampun aja dapat hadir ke rumah Allah. Orang yang bebas dari dosa aja dapat ngaji Quran, walaupun kadang-kadang ngajinya 3 ayat, menguapnya 5 kali. Menguap lebih dari ngaji, betul. Walaupun dalam keadaan kalau duduk bersila, bersembang, tak kebas kaki, tapi dalam majlis ilmu kebas kaki cepat. Memang itu maklumat dia, khuliqal insanu dha'ifa. Oleh itu marilah ruang yang ada ni, first apa yang kita nak cari adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan ini sendiri adalah bulan pengampunan. Bulan lain kena minta ampun baru diampun. Tapi bulan Ramadan itu, Ramadan ke Ramadan sebuah pengampunan. Maka gunakanlah sedaya yang mungkin. Sebab itu kalau kita melihat Ramadan hadir pada semua orang sama aja, tapi natijahnya berbeza-beza. Ada orang cuba ambil dengan terbaik, ada orang biar aja sampailah habis. Dan sehingga mereka itu termaktub dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sahabat kata Nabi SAW menyebut amin, amin, amin. Tuan-tuan ingatkan hadis tersebut?
Ya, amin, amin, amin. Meletakkan kaki di tangga mimbar yang pertama, Nabi kata amin. Tangga mimbar yang kedua, Nabi kata amin. Tangga mimbar yang ketiga, Nabi kata amin. Udah lepas baca khutbah, udah solat, sahabat tanya, ya Rasulullah, kami dengar Tuhan kata amin, amin, amin. Amin Nabi itu A-nya pendek, kita A-nya panjang. Kita baca itu salah dari sudut hukumnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tak ada dalam ajaran, tak ada lagi tak. Yang ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama amin. Amin. 2 harakat. 2 tambah 6, 8. Kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 1 tambah 6, 7. Kita baca 6 tambah 6, 12. Rujuk kitab kan? Tak jumpa. Memang tak jumpa. Tafsir ke? Bukalah berapa banyak tafsir tak jumpa yang ada 2 kaedah tu je. Nabi menyebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya ketika aku meletakkan kakiku di tangga mimbar yang pertama, datang Jibril alaihissalam lantas berdoa. Apa doa Jibril? Ya Allah, ya Tuhanku, binasalah celakalah apabila namamu ya Muhammad disebut, tapi mereka tidak berselawat padamu. Amin. Nabi kata doa itu dimakbulkan Allah. Apabila nama Nabi SAW disebut, kita tidak berselawat sallallahu alaihi wasallam, maka kita golongan yang celaka, binasa, rugi dan kecewa. Hadis sahih. Ketika di tangga mimbar yang kedua, dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, binasalah celakalah apabila seorang anak diberi ruang hidup lama bersama kedua ibu bapanya, tapi anak itu tak dapat masuk syurga. Nabi kata apa? Amin. Anak itu dari umur 1 hari, anak udah umur 68, mak dan ayah masih ada bersamanya, tapi rugi anak tersebut tidak berkhidmat untuk jaga mak bapaknya dan mereka tak boleh masuk syurga. Biasalah kalau kita kan anak ramai. Saya umur 43 tahun, anak 5, yang sulung 23 tahun, yang kedua 22 tahun. Saya kahwin muda 19. Gatai. Tu bukan gatai, laku. Orang berkenan. Tu 9 handsome. 19 sudah kahwin, 20 anak 1. Sudah. Hari ini Allahu Akbar. Dalam keadaan yang ramai-ramai ini belum tentu bawa kebaikan, kadang-kadang bawa kemudaratan. Kalau kita tak bawa kepada jagaan-jagaan yang sebenar mengikut Allah dan Rasul. Sudah. Kita lihat dalam ramai-ramai ini, kalau kita tengok berapa ramai sangat yang mampu jaga mak dan ayahnya berdasarkan hadis tersebut, jauh. Ramai yang tak dapat. Dulu mak jaga 9 orang anak, basuh berak, basuh kencing, kadang mak tak sempat makan, nyuapkan anak. Mak tak sempat mandi, mandikan anak. Ya, jadi apa ceritanya? Ceritanya kadang-kadang Kak Long kata, tak apalah, biar mak yang duduk dengan aku ni Kak Long. Kak Long kan suka nolong. Udah pantun tu. Udah jaga Kak Long yang aku nolong, tahan 2 minggu, hantar rumah Kak Ngah. Kak Ngah cuma seminggu, dari sihat udah termengah-mengah. Tak cukup baik, Kak Ngah udah beda, hantar rumah Kak Cik, dari besar udah makin kecil. 3 hari. Kak Cik pun tak tahan, cakap aja banyak. Last kali hantar rumah Kak Su, dari segar udah mula lesu. Akhirnya udah mak tergunting-gunting, balik kampung sorang-sorang. Tak ada siapa jaga. Ya. Jadi ramai di antara manusia yang diberi ruang, tapi mereka itu binasa lagi celaka. Ketika berada di tangga mimbar yang kedua, apa Nabi berdoa? Jibril berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, binasalah celakalah apabila seseorang dijemput ke bulan Ramadan, tapi akhir Ramadan mereka belum dapat pengampunan dari Tuhannya.
Nabi kata apa? Amin. Ada orang masuk Ramadan, pengampunannya sampai kita digelar Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesucian. Ulama kata masuknya Idul Fitri, kita digelar apa? Waladat ummuhu, seperti dilahirkan semula oleh mak kita. Tapi ada sebahagian manusia lalai, dia tidak dapat pengampunan. Oleh itu sumber yang asas untuk jadi manusia baik, istighfar, jadi pengampunan Allah. Bulan itu sebuah pengampunan, banyakkan istighfar. Rasulullah istighfar berapa kali? 70 hingga 100 kali, hadis yang sahih. Panjang tak? Pendek aja, kita istighfar panjang, lepas tu 3 kali je. Faham? Ni tak faham. Kita istighfarkan panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Udah panjang 3 kali, calon pendek, calon pendek. Habis balik. Pendek lagi ada astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada lagi tak ustaz? Lebih pendek dari itu. Kita kan gitu, amal sedikit, maunya banyak. Ada Nabi dalam hadis sebut astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Macam biasa dengar entah tu. Orang lama tu, apa maksudnya? Ampuni aku ya Allah. Tu kan faham? Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kan senang. Berapa kali? 70 hingga 100 kali. Allah Rabbi, hebatnya Nabi SAW. Maka cari pengampunan Allah. Itu bulan. Pengampunan kedua disebut dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari. Apa Nabi kata? Nabi kata dalam hadis sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman pada Allah, dengan mengharapkan ganjaran semata-mata darinya, diampunkan seluruh dosa mereka yang telah lalu. Kuat bersin dia. Bersin kalau tak sedap, kalau tak sedap ni. Okey, jadi kita nak sebut bahawa puasa itu sebuah pengampunan. Man shama Ramadan, siapa-siapa berpuasa kerana Allah, harapkan ganjaran Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampunkan seluruh dosanya yang telah lalu. Habis pun dosa diampunkan kerana puasa. Puasa bagaimana dapat ampun? Puasa ikut Nabi, bukan puasa ikut hati. Dan bagaimana puasa ikut Nabi? Bangun sahur, kerana dalam sahur itu ada barakah. Makan jangan 2-3 pinggan sahur, itu melantah. Sahur itu makan sedikit-sedikit, sebab kita nak merasai lapangnya orang miskin, dahaganya orang miskin. Udah kalau sahur 3 pinggan, apa nak rasa lapar? Tuh ya. Jadi makannya apa? Nabi disebut dalam hadis makan beberapa potong roti. Abu Hurairah kata, aku nangis lihat Nabi makan. Kenapa? Roti Nabi keras, roti Nabi itu kasar, roti Nabi banyak serat dan kulit gandum di dalamnya. Sedih dia tengok Nabi makan. Tapi itu aja pilihan yang ada. Kita makan roti, iya gedenya udah kaca alam je. Gadingnya lembut, lagi wangi. Udah lagi mak waktu makan sombong lagi tu, buang kulit di tepi. Lupa kita, ya lupa. Nabi kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga kalau dalam fi qulubihim, dalam hati mereka itu ada al-kibr, rasa sombong walaupun sekelumit. Ini buang kulit walaupun harum dah ada dunia tu, sombongnya kita. Nah, kenapa kita buat demikian? Sebab kita tak faham agama. Walaupun baca Quran, baca Yasin, sudah sampai pencet. Yasin kadang-kadang orang tak pandai ngaji Quran, belum kenal mat asli ke mat palsu, dia belum kenal. Tapi
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa? Faham? Ni. Dia tak faham. Ya, sebab itu tak dapat mendidik. Sepatutnya kita baca Yasin. Allah kata di negeri akhirat nanti mulut kamu akan dikunci rapat. Yang berkata-kata wa tukallimuna aydihim, dua tangan kita yang jadi saksi dua kaki kita. Oh dah baca Yasin malam ini, besok tulis nombor rekod 4434. Jangan tulis ya. Itu contoh je. Contoh ya. Maka tangan besok, tangannya itu akan mengadu kepada Allah. Tak ngaji tu, ngaji baca Yasin semalam, tapi boleh tahan nombor rekod. Hari ini bukan orang Melayu je kena nombor, Bangla pun dah ikut. Bangla belajar dari siapa? Orang Melayu. Oh dah, sungguh. Dah ya. Kadang-kadang orang Melayu tak masuk, dia kirim dengan Bangla. Sungguh. Ada Bangladesh bagi tahu, Ustaz saya malu, tapi akibat dia majikan. Oh dah ya. Jadi sebab itu harus kita hati-hati. Tujuan bagaimana kita nak bagi faham agama, faham Rasul, faham Allah, faham Ramadan, perlu faham dulu, faham agama, kenal Allah dulu, kenal agama dulu. Bagaimana nak kenal kalau kita baca Quran dalam Al-Lughatul Arabiyyah tapi awak faham Al-Lughatul Jawariyah? Sudah sikit-sikit Al-Lughatul Inggrisiyah. Oh dah. Jadi Al-Lughatul Arabiyyah tak faham, maka tak faham tak apa, tapi lihat terjemahannya, insya-Allah dapat penerangan. Setiap kali baca Quran, tengok terjemahan dapat. Besok dapat ilmu baru, lusa dapat ilmu baru. Tapi kalau baca dalam Al-Lughatul Arabiyyah, awak tertinggal dengan Al-Lughatul Malayuwiyah awak je. Habis sia-sia. Ya, sebab itu kaedahnya adalah faham. Contoh, kita baca Quran sama ada dia sebut Al-Jannah, senyum pun tidak. Patutnya Nabi bila sebut syurga, bila sebut kebaikan, waktu solat, waktu baca dia senyum. Bila sebut An-Nar, neraka atau siksa, dia bahasanya lebih berat, lebih keras, lebih tegas gitu. Tapi kita udah sama je. Kadang-kadang bila sebut An-Nar tu lagi senyum. Oh senyum bila sebut neraka. Sebab apa? Tak faham. Baca Quran sama ada bahasa itu suruh nangis atau bahasa itu tak nangis, kita memang tak nangis. Tapi kalau tengok cerita Hindustan, tak suruh nangis pun nangis. Udah orang perempuan letak nak tuala good morning di baru. Tuan-tuan, lagu tu tak suruh nangis. 1973 tuan-tuan. Saya ni umur 3 tahun. Ada filem, dalam filem yang top seantero dunia, filmnya Bobby. Filem Bobby. Lagu tu tak suruh orang Melayu nangis. Kenapa? Nangis terus sangat. Dia kata apa dalam lagu tu yang tajuknya Eke Kamre de Bandu. Ya. Dia kata bahar se koi andar na asake, andar se koi bahar na ja sake, socho kabhi aisa ho to kya ho, socho kabhi aisa ho to kya ho, hum tum एक कमरे में बंद हो और चाबी को या sambung lagu tu kata bahar se koi angger na asal ke, bukan dia kata jom kita pakat nangis, bukan. Lagu tu bahar se koi angger na asal ke, orang luar pun tak boleh masuk. Dia ambil pula andar se koi bahar najas ke, orang dalam pun tak boleh keluar. Dia pun nangis besar. Socho kabhi aisa ho to kya ho, jom kita fikir sama-sama ni. Masuk tak boleh, keluar tak boleh, jom lah fikir. Hum tum, mesti Kelantan kata aku dengimu. Hum aku tum kamu, eke kamre me banda ho, terkurung dalam kamar, और चाबी को जा kunci pula hilang. Dia nak cerita kunci je, dia nangis sangat kenapa? Faham tidak? Tapi nyentuh jiwa. Sungguh
sentuh jiwa. Syaitan ini dia bawa yang tak betul masuk sentuh jiwa, nangis tergesa-gesa. Yang benar-benar syaitan bawa emosi itu jauh. Itu kerja syaitan. Sebab itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu cari pengampunan Allah yang syurganya seluas langit dan bumi. Nak masuk syurga, cari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah dapat pengampunan. Tapi kalau kita buat tak benar, maka rugi. Jadi puasa itu ikut kaedah Nabi. Ikut kaedah Nabi kenapa? Allah perintah dalam surah Al-Imran ayat 31. Apa Allah kata? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sudah, katakanlah wahai Muhammad pada umatmu, andai mereka kata mereka cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa kata dia taat pada Allah, dia cinta dan kasih pada Allah, maka fattabi'uni, dia wajib ikut Nabi SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi akan dapat kasih dan sayang dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang ikut Nabi akan dapat pengampunan dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh itu, sahur kita ikut cara Nabi SAW. Nabi makan roti, dah kita makan roti. Tak apa, taruh telur di tengah, taruh sos, sandwich. Dah tak apa. Nabi tak ada tu. Jangan makan nasi biryani, tambah gam. Ya, kurang-kurangkan makan. Kemudian Nabi makan 10 minit sebelum azan. Tapi kita ngajar bila 10 minit sebelum azan jangan makan. Ada orang kata haram. Siapa yang kata haram nanti siap sedia berhadapan dengan Allah dan Rasul di akhirat nanti. Imsak tidak ada dalam sunnah Rasul SAW. Imsak tak ada dalam hadis Nabi SAW. Imsak adalah kriat daripada ulama untuk kita lebih berhati-hati. Oh, dah makan tu nanti tercekik, tak sempat minum, itu aja. Tapi boleh tak makan? Memang itu waktunya 50 ayat dibaca sehingga azan. Ya, lebih kurang 10 minit. Kenapa? Sebab Nabi makan roti, kadang-kadang kurma. Kenapa kita tak makan 10 minit? Lauk kita 5 jenis. Baru angkat 2 jenis sudah 10 minit habis. Aduh, habis macam mana? Kita makan banyak, kan? Jadi kurangkan makan, ambil waktu yang sesuai dengan Nabi SAW. InsyaAllah kita akan jadi hebat di sisi Allah. Yang kedua, nak dapat pengampunan puasanya, berbuka ikut Nabi. Nabi berbuka dengan beberapa kurma dan beberapa teguk air. Kita makan kurma, ya bukan beberapa biji, beberapa kotak kurma. Udah kencing manis. Habis. Ya. Minum air, nah, gelas 1 air suam, 1 lagi teh panas, 1 lagi cincau yus Bandung. 3 udah tembung perut. Bulan Ramadan makan sedikit, berbuka sedikit, lantas segera solat. Itu sifat Nabi. Itu hadis. Tapi sayang masjid dan surau di bulan Ramadan maghrib mereka jadi lambat. Jam 8, kadang 8 suku. Makmum dah ada, imam belum sampai. Bukan imam ini, tempat lain. Tunggu, bukan beruntung. Tunggu tak sampai. Udah, tanya-tanya imam berbuka nasi biryani gam. Jadi lambat ke? Udah tak perlu, nanti nasi biryani gam selepas solat maghrib. Hadisnya adalah Allahu Akbar, Bismillah. Dah makan beberapa biji, bukan seharusnya 3 biji. Kalau awak dah teringin 5, tahan 3 je lah. Bukan, sunnahnya itu beberapa biji. 1 pun boleh, jangan makan biji aja. Ya. Okey, jangan lebih, nanti kencing manis. Dah. Lepas tu solat, segera solat. Lepas solat, tak apalah nak makan. Nabi tak ada repeat dia. Kita ada second and third repeat, boleh. Nabi tak ada repeat kecuali ada tawaf, majlis kerakyat. Kita, waduh, Nabi selalunya lapar, terkadang kenyang. Kita tak pernah lapar.
Minum pagi tu hari tak puasa tu, minum pagi nasi lemak ayam. Belum 8 dah makan tengah hari nasi biryani ikan. Belum 8 dah minum petang goreng pisang. Belum 8 dah makan malam tom yam. Belum tidur lagi makan lagi roti telur, roti jantan. Kita tak pernah lapar kecuali kenyang. Sebab itu ketika nak ibadat dia jadi slow je. Ya, sebab itu ikut kaedah Rasul. Kaedah Rasul adalah segera berbuka dan kemudian segera solat. Lepas tu tak apa, tidak jadi apa-apa halangan untuk nak rehat selepas itu atau nak makan dan sebagainya. Itu kaedah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengampunan yang kedua tadi ya, pengampunan pertama bulan, pengampunan yang kedua puasa, pengampunan yang ketiga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya dengan iman pada Allah, dengan mengharapkan ganjaran dari Allah, diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Menghidupkan malam Ramadan apa? Nah, solat tarawih. Solat tarawih ada berapa hukum? 2. Sunnahnya yang pertama solat jamaah di masjid. Sunnah yang kedua solat sendiri di rumah juga sunnah. Jangan kata bukan ya. Nabi datang malam pertama, malam kedua, malam ketiga, keempat tak datang. Datang lagi malam 7, 8, 11 tak datang. Kenapa? Sebab Nabi tak nak Allah mewajibkan solat tarawih pada umat. Itu. Nabi dia kesian pada kita. Sehingga cuba lihat tuan-tuan dan puan, Nabi kata aku, kalau mengikut aku nak mewajibkan pada umatku itu bersudi pada setiap kali berwudu ataupun nak solat. Tapi takut pada mereka jadi berat. Berus gigi pun Nabi takut kita jadi berat. Takut suatu tekanan yang berat sangat. Hari ini ternyata betul berus gigi memang berat. Budak berus gigi pun budak pakai bateri. Lebih kurang Mr. Bean dah. Sungguh makin teruk manusianya. Sebab itu kaedah yang Nabi sebut dulu. Hari ini terbukti, kenyataan itu terbukti. Maka sebab itu kaedah kita adalah buat. Kalau buat di masjid, Nabi kata apa? Siapa-siapa yang solat tarawih berjamaah di masjid, maka baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Udah, kan hebat. Jadi suami terutamanya kalau boleh usaha untuk datang masjid. Isteri, don't worry and always be happy. Isteri tak payah susah-susah. Ada masa datang, tapi kalau di rumahnya ada anak, ada cucu, bajunya belum basuh, tinggal mansuknya belum cuci dan sebagainya, kalau berat padanya, maka dia cukup solat di rumahnya. Isteri jangan terlalu hyperaktif. Kadang-kadang time makan berbuka puasa itu, dia pesan, "Bang, cepat, makan cepat, tercakap abang." Kenapa ni? Cepat. Di masjid. Kenapa? Dalam ada aircon, kalau ada aircon. Jangan ada isteri ngadu, ada suami ngadu, dia kata bini saya ustaz kalau dia bersyarah kalah no bayar. Kalah, kenapa kaitan no bayar lah? Iya ustaz. Sampai kadang-kadang pegang kayu ceramah je. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dah baca khutbah lagi je. Puji Allah Ta'ala. Maklumlah, isteri ustazah, suami cikgu tirti. Kenalah cikgu. Ya, jadi jangan ya tegur biasa-biasa, bang makan bang perlahan-lahan, nanti pergi solat tarawih dah di surau Al-Hijrah ya. Oh sudah cukup. Dia pergi atau tak pergi, isteri sudah dapat 27 kali ganda mujahadahnya. Suami senang kenapa? Sebenarnya enggak mau pergi. Kalau enggak ditekan tak pergi tu. Tapi sudah ditekan pergi. Isteri tak apa. Suami pergi, awak duduk di rumah, kan pinggan aku banyak. Udah masuk perlahan-lahan, masuk Isya, suami ada di masjid, solat di masjid, awak solat di rumah. Suami buat tarawih di masjid, awak buat di rumah. Soalan Facebook. Ustaz, saya teringin nak solat di rumah sebab anak-anak kecil. Tapi sayangnya tak boleh, kenapa? Bilalnya tak ada di rumah. Bilal di masjid aja. Takkan nak sewa seorang Bilal bawa balik pun. Dia tak boleh solat apabila tak ada tu as-salatut tarawih. Saya kata tak payah. Itu bukan sunnah Nabi, itu cuma diharuskan ya untuk
membedakan antara 2 rakaat dengan 2 rakaat. Lagi satu dia kata, Ustaz, macam mana ya solat tarawih? Tu imam baca panjang. Jadi saya nak baca apa? Awak kata imam pendek segala. Apa susahnya fikir? Solat tarawih ini kan, tarawih itu rehat-rehat. Jadi Nabi sebut dalam hadis Bukhari wal Muslim, barang siapa yang menjadi imam pada solat manusia, maka lihat makmumnya. Mungkin ada orang tua, mungkin ada kanak-kanak, mungkin ada orang nak cepat dengan urusannya, mungkin ada juga orang yang uzur, maka ringankan dan mudahkan bacaannya. Hadis sahih. Tapi sayang, imam kita ketika solat sendiriannya inna apain aja. Ketika jadi imam mudah Yasin. Tapi bukan al-hijrah lain. Sungguh jangan Al-Ghazali kata imam boleh masuk neraka kerana riya. Ketika solat dia cari mardatin nas, redha manusia, dia tidak cari redha mardatillah, redha Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah tuan-tuan tengok siapa Syekh Muhammad Jibril, ya, seorang cendekiawan dan qari Mesir. Dia kata ketika dia solat tarawih, kebiasaannya apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Udah 2. Makmum komplain, kenapa tak baca 10? Makmum kena sedar diri, awak makmum ikut aja. Komplain pula. Ikut imam kan Nabi sebut imam diadakan untuk diikuti. Kalau komplain, awak je yang jadi imam. Tapi time imam tak ada, di awal-awal dulu sakit perut, udah jalan seluruh keluar, ditandai, tak mau jadi imam. Sungguh tuan, ada masjid dan surau, ada EJK komplain dengan saya, dia kata, Ustaz, saya nak minta nasihat ni. Kenapa? Imam kami ni uzur, jadi dia selalu tak ada. Uzur dia dah sakit, dah tak sihat. Tiba time imam tak ada, ya, kami semua kecubur. EJK bendahari kita, nazim sama, semua kecubur. Bila tu imam tak ada, yang paling cerdik sekarang tu siapa? Bilal. Lepas dia tahu tu imam tak ada, cepat-cepat pakai mikrofon. Selamat dia tak payah imam. Siapa pun tak boleh buat berat. Bilal memang cerdik sikit. Okay. Habis. Masa tu kita tengok AJK ada bincang-bincang cicak. Ada AJK nak kencing, ada AJK betulkan tingkah. Dah tak fikir lah. Semua takut jadi imam. Sungguh tuan. Last kali saya tanya tuan, kenapa takut sangat? Saya tanya berdahari. Saya tanya berdahari, kenapa takut sangat imam? Saya yang lain okey Ustaz, tapi doa tak hafal. Lah, Nabi sembahyang jemaah bukan baca doa. Kita baca doa tu ikut ulama aja, ikut Nabi tak baca. Udah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Calo bete, calo kante. Udah balik, Nabi tak baca doa. Tapi kalau kita nak baca boleh dia haruskan, ya, sebab itu urusan baik. Kalau awak nak berdoa, kalau tak reti berdoa, maka jawapan yang pertama ikut sunnah Nabi, tak payah doa. Kenapa tak doa? Sunnah. Jawapannya bukan jawapannya tak reti, bukan. Sunnah. Sudah. Macam biasa je. Udah. Makmum minta imam, habis dia bagi salam, pusing ke belakang kan terus bangun. Sebab dia kan tak nak baca doa. Confirm makmum tengok. Apa imam kata? Aku tengok. Ataupun kalau nak doa juga, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak pandai doa, ya Allah. Jadi aku minta seperti apa yang diminta oleh Tok Imam semalam, ya Allah. Dah selesai. Sungguh, ini yang berlaku di sekitar kita. Sungguh, apa nak risau jadi imam? Tak payah susah-susah, ya. Tapi imam tu perlulah, yang pertamanya ada syarat. Kalau yang lebih afdal lah, imamnya tahfiz Al-Quran, dia lebih utama. Yang kedua, yang lebih jaga sunnah. Siapa? Jubah dia juga jaga pun dia. Jadi dia kan sunnah tu ada, ya. Kemudian orang itu adalah orang yang setempat, bukan muhajir.
Macam saya orang luar, jadi orang tu orang yang sempat. Dan yang istimewa sekali, imam hendaklah dipilih di antara yang paling tua di antara jemaah. Esok cek tengok umur pilih mereka imam, itu lebih sesuai lah ya. Jadi ada kaedah-kaedahnya. Tapi sayang, disebabkan apa? Disebabkan kita tak berapa faham agama, jadi kita takut nak buat sesuatu ya. Sebab tu kalau ikut kepada kaedah, nah salat tarawih pendek-pendek je. Orang perempuan baca apa di rumah? Orang perempuan Allahu Akbar, Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Udah sambung ya. Di apa rakaat kedua apa? Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ada nak murid saya kata, saya solat ustaz, solat tarawih di rumah. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahu akbar. Bagi dua. Tu surah Al-Ikhlas bagi dua. Apa hukumnya ustaz? Hukumnya kamu hebat. Betul, sebahagian manusia tak buat langsung. Jadi paling kurang dia dua tambah dua. Dah. Ya. Kadang-kadang yang pendek itu lebih ikhlas dari yang panjang. Nah, Allahu Akbar. Limpu Jumaat ramai hari. Yasin. Habis. Yes itu. Ya, sebab itu ikut kaedah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lalai. Lalai ni syaitan cukup suka. Syaitan kita buka kelalaian, nah dia masuk. Masuk buat apa? Masuk. Kita tak fokus pada solat. Bila kita tak fokus pada solat, dia akan masuk. Hafal Quran? Tak. Hafal lagu? Yes, dalam 50-an ni lagu. Ini dah sebab rutin kita buka je radio dalam kereta, buka je bukan dengan Quran, buka je. Fadakarni coro gitu mirasa jahatum ho fahami biho. Sabuk-sabuk. Memang dia sungguh tuan, ya sungguh. Minta maaf tuan-tuan, saya suka bergurau. Yalah maklumlah tak kenyang lagu. Kalau selumur tidur semua. Okay, jadi kita nak sebut bahawa pengampunan itu datang. Yang pertama bulan, yang kedua puasa, dan yang ketiga itu tarawih. Tarawih berapa rakaat? Nah, 8 sunnah Nabi, 8 sunnah Umar. Kemudian 20 ada kelompok lain yang buat di zaman Umar, Umar tidak menghalang. Ketika zaman Umar, jangan kata Umar buat 20 ya, Umar tak buat. Dalam hadis Umar buat 8 tambah 3 atau 10 tambah 1. Ya, ikut imam yang diangkat di Ubay bin Ka'ab. Ya, maka ketika itu 11. Tetapi ada di kalangan Umar, tempat lain di sekitar Umar buat 20 rakaat dan Imam Umar tidak halang. Imam Hanafi ada sampai 40. Imam Malik ada sampai 36. Kenapa gaduh 8 dengan 20? Gaduh je lah 38. Yang itu tak nak pula. Jadi hukumnya mudah. Solat tarawih, ada orang kata ustaz, saya 38 tak mampu. 40 jauh sekali. 20 sekali-sekali. 8 memerikan. Jadi berapa yang mampu? 2. Boleh. Asal niatnya saja kau solat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lebih baik dari orang yang langsung tak buat. Nampak? Husnuzan. Kita harus fikirnya baik. Maka pandang, tak apalah 2 rakaat, tapi mungkin dari sudut lain dia lebih banyak. Dari sudut lain dia lebih banyak dari kita. Nah, solat tarawih selesai. Ya, cuma kita kena pegang ikut kaedah Nabi. Dan yang keempat, waman qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang bangun atau menghidupkan malam al-qadrnya dengan iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min, diampun dosa mereka dan tempat pengampunan besar yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Maka jahil dan apa kita panggil, rugilah apabila kita tidak berusaha untuk mencari pengampunan daripada yang Maha Pengampun. Allah dah sediakan, minta aja, insya-Allah. Keyakinan innallaha ghafurur rahim, dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Udah pasti dia beri pengampunan. Cuma kita harus hati-hati. Minta ampun ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada penghujungnya
Kenapa ya? Sebab kenapa kita tak cari yang penting dan kita biarkan semua itu? Sebab manusia tadi apa sifatnya? Kurang faham. Apabila dia kurang faham, dia jadi manusia yang kurang fikir, lagi kurang zikir. Tuan-tuan, orang Melayu dah bersalin keluar baby bersama uri. Pernahkah kita terfikir ketika uri anak kita bawa balik dan kita biarkan dibasuh? Apabila dibasuh, basuh menggunakan garam, limau, asam jawa, asam keping. Sampai saya tertanya-tanya, ini nak basuh uri ke nak buat masak asam uri ni? Udah, harus fikir. Kenapa harus digaramkan? Itu nak menumis mungkin. Tak disuruh dalam agama sedemikian. Kalau nak basuh-basuhlah. Air mutlak boleh, air hujan boleh, air apa je boleh. Tak basuh pun boleh. Tanam aja, jangan diganggu oleh binatang. Selesai. Atau uri itu boleh diguna oleh pesakit, boleh ambil darah di dalamnya, maka gunakanlah. Tapi sayang, kita bukan main tanam. Ni basuh, macam-macam basuh. Udah ketika tanam, kenapa letak pensel stabilo? Harus difikirin tu. Takut jadi syirik. Sia-sia pergi haji 6 kali, umrah 10 kali, tapi yakin kepada benda-benda syirik. Nah, sia-sia. An-nar jahannam. Kenapa? Nah, dia percaya tanam uri kalau letak pensel, anaknya pandai menulis. Di kota Damansara terjadi satu kes, isteri ngadu. Dia kata, Ustaz, saya sebenarnya tak mau tanam uri itu pakai pensel, tapi neneknya pesan, kalau ada yang lebih baik dari pensel, tanam yang lebih baik. Dari anaknya yang perempuan ini pergi beli package alat tulis stabilo. Dalam tu ada pensel, moga-moga pandai tulis. Dalam tu kalau pensel patah, ada sharpener boleh sharp. Dalam tu ada eraser, kalau ada salah tulis boleh padam. Dalam tu ada kalkulator untuk urusan matematik. Udah. Kalau benarlah sedemikian rupa semua itu boleh pandaikan anak cucu kita, udah beli je satu Samsung, masukkan dalam. Habis. Anak kita jadi Bill Gates besok, hebat. Tapi manusia tak mau fikir. Manusia, udah, bila dia tak mau fikir, maka dia secara tak langsung dia jadi kurang zikir. Maka hubungannya dengan Allah jauh. Sebab itu hari ini kita jadi tunggang langgang dalam kehidupan. Jadi Alhamdulillah, cantiknya pada malam ini masih ramai tuan-tuan dan puan-puan. Saya bergerak daripada setiap tempat satu. Besok ada program juga dengan menteri. Tak kisahlah siapa mau panggil, jom, asal nak buat baik saja. Ya, merata-rata kita pergi. Dan saya rasa masjid inilah yang paling ramai sekali. Mengikut keadaan hari lah, mengikut keadaan hari masih istiqamah. Jadi ini petanda bahawa tempat tuan-tuan barakah dan rahmat Allah turun. Jadi pertahankanlah kedudukan ini, insya-Allah. Jangan lupa bagi Ustaz Amran lagi. Puji-puji lembah. Jadi kita nak sebut yang terakhir. Kenapa manusia jadi sedemikian? Yang terakhirnya adalah kerana manusia tak mau tambah ilmu. Ada orang kata, saya nak datang sembahyang, nak datang solat tarawih, saya tak nak dengar tazkirah. Itu orang jahil jawabnya. Itu orang tak ada ilmu. Sepatutnya sudah datang dengar sedikit, takut-takut ada sekelumit yang boleh menyentuh perasaan dan hati kita, dan kita mampu berubah. Ya, kenapa? Mudah. Seorang penyanyi Indonesia disebut tentang carian dunia dan carian ilmu. Dia kata apa ya? Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Nah, lihat tuan-tuan, cari dunia tu. Udah, bini ada satu di sini belum cukup, ambil injul lagi sah. Tambah lagi. Dia kata apa? Walaupun di sana apa? Kalaupun gunung berapi, biarpun tetap dia akan panjat cari itu semua. Di hujung ayat itu dia kata, walaupun adanya di hujung dunia, aku kan ke sana untuk
Masjidnya hujung taman aja nggak nampak. Bawa kereta, bawa motor, lalu azan, Allahu Akbar, breaknya nggak makan terus. Takut besok benar-benar nggak makan. Takut ya. Jadi bila dengar hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, ingat, hantar pendengaran telinga ini masuk ke pendengaran telinga hati. Guna penglihatan mata zahir ini tolak masuk kepada penglihatan mata hati. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan. Wallahu a'lam. Ikut geram tak nak berhenti lagi. Tapi maklumlah bagi penuntung jauh juga, kesas kena lalu ya. Jadi insyaAllah malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun, saya suka bergurau, mohon ampun dan maaf. Kalau nak berbincang tentang ilmu, nak apa, boleh hubungi saya nanti, insyaAllah tak ada masalah. Pada malam ini saya bawa buku tulisan saya, tajuknya Risalah Gembala Ilmu, warna hijau, agak nipis, dalam bentuk soal jawab, satu soalan satu jawapan, tapi yang pasti bertepatan mengikut sahih hadis ya. Berbincang tentang ilmu, tentang masjid, tentang solat fardu, solat jemaah, solat Jumaat dan solat jamaah qasar. Semua soalan itu dasarnya bukan dia bagi tahu je malam keempat solat tarawih maka pahalanya sekian-sekian, dia kata gitu. Itu hadis palsu tu, haram digunakan. Kalau malam keempat solat tarawih, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dah malam kelima tak payah pergi. Dah keempat tak masuk syurga. Soalan hadis itu palsu. Jadi yang saya punya insya-Allah berdasarkan kepada hadis yang sahih. Tuan-tuan buka di muka surat awal, tuan-tuan akan nampak nama saya, alamat Facebook saya, alamat website saya, dan 2 nombor telefon saya, Maxis dan Selcom. Saya bertanggungjawab atas segala tulisan saya. Kalau tuan-tuan ada soalan, telefon. Tapi saya tidak galakkan telefon sebab saya ada 158 ceramah satu bulan. Tak termasuk jemputan. Betapa punya tak larat sebenarnya. Tapi itulah, sibuk seronok tuan-tuan. Bila sibuk, penat tak penat, sibuk buat apa? Buat baik, tak sempat nak bayar. Itu Allah bagi kita lega hati. Kalau lapang banyak kan, jaya. Disco. Tapi kita sibuk, tak apa, lega Alhamdulillah. Saya suka kalau tuan-tuan hantar dalam Facebook maupun SMS. Kalau SMS, insya-Allah segera saya jawab sebab handphone ada. Tapi kalau internet ni ambil masa sikit. Kalau SMS tak jawab, itu tak ada kredit, top up lah sikit dulu. Apa salahnya dua? Ya, kalau nak buku penuh-penuh, salahnya harganya RM18. Pada malam ini siapa yang beli, saya niat wakaf RM5 daripada belian tuan-tuan untuk tabung surau Al-Hijrah. Jadi tuan-tuan beli dengan harga RM18, saya hanya ambil RM13 dan RM5 akan masuk dalam tabung surau Al-Hijrah. Moga-moga sama-sama kita dapat bertemu di hadapan Allah besok dan kita sama-sama akan melalui ke dalam Siratal Mustaqim, terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Dosa kecil maupun yang besar ya Allah. Dosa yang dahulu maupun yang semasa ya Allah. Dosa yang tersembunyi maupun yang nyata ya Allah. Dosa yang sengaja maupun tak kami sengajakan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Dosa guru-guru yang banyak menyampaikan ilmu pada kami ya Allah. Dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, rahmati kami bagi Ramadanmu ya Allah. Berkati kami bagi Ramadanmu ya Allah. Ampuni kami atas sebab Ramadanmu ya Allah. Ya
kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, hadirkan rasa cinta kami pada rumahmu ya Allah. Ya Allah, hadirkan rasa rindu kami pada majlis ilmu ya Allah. Hadirkan rasa kasih kami pada salat jamaah ya Allah. Jangan kau biarkan kami mati melainkan dalam kalimah la ilaha illallah, dalam mati syahid ya Allah, dalam husnul khatimah ya Allah, dalam pengampunan dan redha-Mu ya Allah. Ya Allah, satukan hubungan silaturahim antara kami ya Allah. Ya Allah, kukuhkan hubungan antara kami ya Allah. Hindari dari perasaan iri hati dan hasad dengki ya Allah. Ya Allah, rahmati qaryah kami ya Allah. Ya Allah, berkati qaryah kami ya Allah. Hindari segala bala bencana ya Allah. Hindari segala musibah ya Allah. Sampaikan hajat kami ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Tunaikan permintaan kami ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tak dapat tunggu, jadi buku tu insya-Allah ada 60 buah 2 set. Saya akan simpan dengan AJK Masjid. Kalau siapa-siapa nak boleh dapatkan daripada AJK Masjid insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.